malam ni sebab besok saya ada urusan, jadi saya tak nak cancel kelas, sebab tu saya ganti siap-siap. Okay, so boleh kan? Boleh. Alright. Okay, baik. So hari ni kita akan belajar tentang rancangan perniagaan iaitu bab 5. Sekejap saya share screen. Which is, rancangan perniagaan ni akan diulang. Bukanlah diulang, maksudnya akan ditanya ketika midterm. So midterm kepada mana yang dapat hari tu kiranya tak banyak lah, sikit. So saya akan pilih mana yang lebih tinggi. So katalah midterm yang baru ni, contoh you dapat hari tu 12 contoh. Dan kamu rasa macam tak puas hati lah. So kita akan ada midterm yang kedua which is tajuk yang berbeza lah. Yang antara topik yang kita akan cover adalah rancangan perniagaan lah. Dan business model canvas. Adalah beberapa topik yang lain. So sebab tu saya akan pilih mana yang tinggi. So katalah yang hari tu dapat 12. So please make sure topik pula midterm yang akan masuk. Maksudnya topik-topik yang akan masuk pada midterm yang akan saya buat kali kedua tu tadi, you all cover, baca. So katalah midterm yang kedua you dapat 17. Lah, so saya akan ambil yang tinggi 17. Alright. So sepanjang tempoh you belajar asas usahawanan ni, saya akan ambil kira you punya perkembangan, maksudnya you tak ada diukur sekali saja untuk you punya midterm, you diukur 2 kali. So sebab tu jangan tak datang kelas sebab kita akan belajar dan you akan bawa carry mark ni sebab kita tak ada final. Alright. So baik. So kita akan belajar tentang rancangan perniagaan, which is apa yang kita akan cover adalah maksudnya dalam rancangan perniagaan bagaimana kita nak sediakan rancangan perniagaan tu tadi. Siapa yang perlukan rancangan perniagaan, apakah manfaat daripada rancangan perniagaan tu tadi. So ciri-ciri perniagaan yang baik, rancangan perniagaan yang baik dan juga format rancangan perniagaan, which is adalah rancangan pemasaran, rancangan organisasi, rancangan kewangan, dan kita ada rancangan bahagian rancangan operasi dan sebagainya. Baik. So bila bercakap tentang rancangan perniagaan, dia mestilah sesuatu yang bertulis. Dia adalah dokumen yang bertulis. Dan dia juga tentang laporan yang lengkap tentang sesebuah perniagaan, yang mana yang menerangkan tentang produk yang ditawarkan ataupun servis yang ditawarkan, ataupun tentang penerangan tentang perniagaan, apa yang syarikat tu buat, bila ditubuhkan dan sebagainya. Dan mesti ada pengurusan dari pengurusan operasi, pengurusan dari pengurusan pemasaran dan juga pengurusan kewangan. Alright. So bila cakap tentang rancangan perniagaan, you mesti terlintas dalam you punya mind, adalah dokumen yang bertulis. Alright. Kemudian kalau kita tengok tentang faedah, apa baiknya sediakan rancangan perniagaan ni? Kita tahu bahawa setiap dah masuk kot. Kita tahu bahawa macam contohnya setiap perniagaan tu tadi dia akan menggunakan modal. Dan bila kita merancang awal perniagaan kita, bermaksud kita mengurangkan impak ataupun kegagalan usahawan, khususnya kalau kita nak jaga dari segi kewangan. So kita nak tengoklah daripada mana kelemahan yang ada, apakah kesilapan yang kita akan lakukan sebelum kita buat sesebuah perniagaan. Biasanya business plan ni kita buat sebelum kita memulakan perniagaan. Jadi kita nak kena kenal pasti dulu apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita kurangkan dari segi risiko untuk berlakunya gagal. Dan kita juga usahawan yang tadi akan yakin bahawa bila perniagaan dia dah bermula, bermaksud perniagaan dia tu ada keupayaan untuk berkembang dan berjaya. Dan antara perkara yang baik lagi kalau kita buat rancangan perniagaan, kita boleh pastikan berapa modal yang kita gunakan, berapa banyak kita dah belanjakan, berapa banyak yang kita perlukan lagi, dan sebagainya. Supaya kita ni tak jadi orang yang macam, kita ada satu panduan lah senang kita, supaya kita ni tidak akan mengurangkan, macam saya kata, mengurangkan risiko kegagalan tu tadi. Alright. Next adalah tentang mana pula ni? So untuk keperluan rancangan perniagaan yang berkesan, yang pertama, kita kena, usahawan tu sendiri sebenarnya dia kena fikirkan
bagaimana idea dia tu tadi disusun dan dibentuk menjadi satu perkara yang logik dan berstruktur. Kemudian kalau kita tengok di sini, rancangan perniagaan ni juga sebenarnya berupaya untuk merangka kerja perniagaan, which is kita kena pasti aktiviti apa yang terlibat, siapa yang bertanggungjawab, visi dan misi apa yang kita nak capai, dan kalau kita tengok rancangan kewangan yang baik, which is dia adalah sesuatu yang realiti lah, kita boleh tengok secara realiti dan kita cari kememahan dulu sebelum sesuatu orang kata perkara yang sebenarnya berlaku lah. Dan rancangan kewangan yang baik juga sebenarnya menolong usahawan itu tadi untuk buat strategi, kan? Kita ada macam-macam strategi, so kita merangka strategi itu berdasarkan objektif yang kita nak capai. Itulah tujuan rancangan perniagaan. Ataupun kita boleh jadikan dia sebagai panduan sebelum kita memulakan perniagaan ataupun semasa kita memulakan perniagaan. So kita ada guideline. So kalau kata ini berlaku, apa yang akan terjadi? Kalau ini berlaku, apa yang akan kita lakukan? So at least kita ada plan tindakan, ataupun garis panduan sebelum kita menjalankan perniagaan. Ataupun kita tengok di samping juga kita kena kenal pasti mungkin ada halangan ataupun mungkin akan ada masalah ketika kita menjalankan perniagaan, at least kita boleh kenal pasti di peringkat awal. Alright, baik. So kalau kita tengok siapa yang bukan siapa, maksudnya apa kepentingan rancangan perniagaan? Apa pentingnya? Tadi tips macam mana sesuatu rancangan perniagaan tu tadi untuk menjadi berkesan. Yang slide ni pula lebih kepada menerangkan kepentingan rancangan perniagaan tu tadi. Of course, yang pertama, dia adalah satu alat ukur lah kejayaan. Sebab dalam rancangan perniagaan tu tadi kita ada ramalan jualan, kita boleh tengok dari segi struktur kewangan, berapa banyak sales yang kita boleh capai, kalau dari segi belanja berapa banyak kos yang terlibat, ada tak overhead ataupun tidak, adakah perniagaan kita ni boleh menjadikan rancangan perniagaan kita ni, maksudnya contohnya kalau kita jalankan dalam bentuk realiti, adakah dia mendatangkan keuntungan. So bila kita buat business plan kita nampak, so dia adalah sebagai satu kayu ukur. Yang kedua dari segi untuk meningkatkan peluang untuk mencapai kejayaan. Bila kita tengok dah kan peluang dan sebagainya, so kita akan nampak bahawa perniagaan ni ada, rancangan perniagaan ni bila kita implementasikan, dia ada future untuk berjaya. So of course kita akan realisasikan lah, so, kita nampak peluang-peluang untuk capai kejayaan. Kemudian kita boleh bina misi perniagaan kita tu tadi berdasarkan rancangan perniagaan yang kita dah cadangkan. Kemudian kita boleh lihat pula pesaing utama kita boleh tengok macam mana kita buat SWOT analisis. Kemudian kita buat apa lagi? Ataupun kita buat analisis industri mungkin untuk kita tengok siapa yang ada dalam kita punya industri kita, siapa main player kita, dari segi resourcesnya macam mana, macam mana dari sudut promotion. So kita boleh tahulah. So kita tahu juga apakah strategi yang kita gunakan tu adalah betul dalam kita menguruskan perniagaan. So pada masa yang sama juga kita nak kurangkan segala halangan, masalah, risiko, supaya yang paling penting kita boleh bagi keyakinan kepada pemegang saham bahawa perniagaan kita ni tadi akan berjaya. So tak rugi mereka ni melabur dengan kita ataupun berkongsi orang kata kewangan dengan kita. Alright, baik. Siapa yang perlukan rancangan perniagaan ni tadi? Yang pertama, kumpulan pengurusan. Of course lah, terdiri daripada orang kata top level management, which is mereka ni adalah orang yang memikirkan tentang orang kata usaha, peranan, dia bagi bantuan, dia menggemblengkan tenaga untuk bagi menjayakan matlamat syarikat. So mereka ni juga merupakan orang kata kumpulan yang boleh memberi gambaran awal terhadap perubahan yang akan berlaku pada masa hadapan, dan mereka ni juga akan menganalisis sesuatu kenapa berlakunya sesuatu kejayaan, sesuatu kegagalan dalam sesuatu syarikat itu tadi. Alright. So orang yang memerlukan pula rancangan perniagaan ni yang kedua adalah pemegang saham. Pemegang saham adalah orang yang melabur, memberi dana. Mereka ni kena tahu jugalah bagaimana syarikat ni dikelolakan, diurus tadbir. Supaya kalau kita tengok mereka ni kalau ada perubahan, mereka ni kena tahulah. Dan mereka ni juga akan mengetahui apa sahaja keputusan sebelum mereka meluluskan. Sebab mereka ni memberi
kita melabur dana ataupun kewangan dari sudut kewangan. Bagaimana pula dengan orang yang memberi pinjaman? Of course, mereka nak tengok jugalah adakah pinjaman yang mereka berikan tadi ni membolehkan mereka boleh dapat balik keuntungan ataupun boleh dibayar dalam tempoh yang terdekat. Okey, ataupun mereka yang beri pinjaman tu tadi boleh tengok juga keuntungan yang mereka maksudnya dapat, dan mereka akan pastikan bahawa macam contohnya juga usahawan tersebut tu tadi antaranya boleh dapat faedah insentif dari segi cukai. Grant ni maksudnya peruntukan yang kerajaan bagilah. Alright, tanpa perlu bayar balik. Ni antara orang-orang yang perlu. So selain tu siapa lagi? Pengguna. Kan? So kalau kita beli barang contohnya, kita nak jugalah dari segi macam contohnya bila kita beli tu kan kita dapat warranty. Takutlah beli setahun, 2 tahun tiba-tiba contohnya syarikat pun tutup, lingkup kan. So pada siapa yang kita nak mengadu nasib? So of course antaranya adalah untuk memberi keyakinan bahawa pengguna bahawa maksudnya plan perniagaan kita ni disertakan dari segi sokongan selepas perkhidmatan, ada sokongan tambahan, harga pun berpatutan, dan apa yang syarikat tawarkan tu tadi boleh mempengaruhi lah pengguna tu tadi untuk mendapatkan perkhidmatan. Alright. Selain tu dari segi pembekal ni kita tahu bahawa mereka ni kadang-kadang memberi orang kata barangan secara kredit, hutang. So of course kalau kita bagi bekalan kan, maksudnya sumber kita sumber syarikat tersebut diberi secara kredit. Nak tengok jugalah sama ada perniagaan tu tadi boleh tak bayar balik hutang dalam masa yang ditetapkan. Dan last sekali adalah orang yang nak tengok rancangan perniagaan ni adalah para pekerja. Kenapa? Mereka ni adalah tulang belakang syarikat. Mereka ni adalah orang-orang yang akan melakukan kerja-kerja dan mengambil kerja lah, dan merupakan mereka ni nakkan maklumat kan. So of course lah kalau kita nak masuk bekerja dalam sesuatu syarikat, kita tengoklah syarikat tu kukuh ataupun tidak. Kan baru kerja 4-5 bulan ni kot tak boleh bayar gaji, terpaksa cari kerja yang baru. So pekerja pun melihat kepada rancangan perniagaan. Right, next. So ni adalah komponen-komponen rancangan perniagaan, which is terdiri daripada yang pertama adalah ringkasan eksekutif, nanti saya terangkanlah. And then dia ada deskripsi perniagaan, dan ada rancangan pengurusan, kita ada rancangan pengeluaran operasi, and then kita ada rancangan pemasaran dan juga rancangan kewangan, which is dalam ni ada 6 komponen yang utama lah. Alright, so kalau kita sebut tentang ringkasan eksekutif ni sebenarnya dia macam summary lah untuk keseluruhan rancangan perniagaan, tetapi dia letak di awal. So ringkasan eksekutif ni orang tulis bila? Setelah semua komponen-komponen ni dah siap, barulah ditulis ringkasan eksekutif tu tadi. Alright, so di dalam ringkasan eksekutif ni biasanya kita tulis dalam 1 ke 2 muka surat saja, kita tak tulis panjang-panjang. Apa tujuan dan di dalamnya tu dinyatakan juga contohnya rancangan eksekutif ni tentang tujuan kita sediakan rancangan perniagaan, cost project, maksudnya berapa orang kata kos yang terlibat, tempoh jangka masa pembiayaan, berapa jumlah pembiayaan yang kita ambil, siapa yang berjaya projek ni, and then mungkin kita nak kena ceritakan juga seberingkas tentang biodata usahawan, kaki tangan yang terlibat, and then produk yang ditawarkan ataupun servis yang ditawarkan tu mungkin kita cerita dari segi uniqueness of product or service. Dan dari segi kemudian kita kena sediakan juga dari segi rancangan pemasaran, which is apa yang kita fokuskan dari segi sasaran, siapa pesaing kita, apa strategi yang kita akan gunakan. Kemudian last sekali kita juga menulis di dalam rancangan eksekutif ni tadi adalah rekod-rekod kewangan yang lepas, dan juga mungkin ramalan-ramalan kewangan mungkinlah untuk tahun yang berikutnya. Right. So kalau kita tengok juga rancangan perniagaan ni kita kena tulis pada bahagian pertama lah ya, dan dia kena menarik. Dia kena menarik.
Sebab apa? Bila orang nak baca, orang tengok dekat ringkasan eksekutif ni saja. Tak perlu kita selak pada muka surat yang belakang. Sebab tu bila kita baca ringkasan eksekutif ataupun eksekutif summary ni menarik, barulah biasanya kita akan selak muka yang belakang. So bank, pemberi dana ataupun pembekal, maka ni biasanya baca eksekutif summary dulu. Right? Next. Deskripsi perniagaan. So deskripsi perniagaan ni dia lebih kepada latar belakang perniagaan lah, which is antara bukti-bukti yang perlu ada, contohnya nama syarikat, nombor pendaftaran syarikat, tarikh pendaftaran, alamat, alamat kilang kalau kita ada, nombor yang boleh dihubungi, and then pegawai yang kita boleh hubungi, senarai pemegang saham utama, and then apa lagi, modal berbayar berapa, and then mungkin nak masukkan jugalah prestasi kewangan untuk 3 tahun yang lepas ataupun 3 tahun yang akan datang, dan juga maklumat pinjaman yang sedia ada. Kadang-kadang macam contohnya kita mungkin jugalah boleh letakkan juga nama bank di mana akaun tu dibuka dan sebagainya. Alright. Untuk macam contohnya, untuk latar belakang, di sini juga kita boleh letakkan lah dekat sini latar belakang contohnya pemilik dan rakan kongsi. Kita boleh letakkan lah juga dekat ruangan deskripsi perniagaan. Untuk rancangan pengurusan, yang ni lebih kepada siapa yang menguruskan syarikat tersebut. Which is terdiri daripada siapa, contohnya nama lah, contohnya pegawai-pegawai yang ada. So kita boleh pecahkan mengikut jabatan, ataupun orang kata ikut fungsi sesuatu jabatan. Contohnya HR lain, apa lagi, kalau contohnya marketing department lain, apa lagi, mungkin dari segi operasinya lain, yang untuk menguruskan kewangannya lain, dan sebagainya. Apa yang kita letak mengikut jabatan tu tadi, nama, umur, jawatan, tugas dan tanggungjawab, kelulusan akademik, pengalaman dan kemahiran, mungkin dia dapat insentif kan daripada syarikat, gaji, EPF dan sebagainya. So kita letak bahagian rancangan pengurusan. Alright. Dan di sini jugalah kita boleh buat carta organisasi, which is you buat kan dalam you punya laporan nanti. Alright. Next adalah rancangan operasi. Rancangan operasi ni lebih kepada untuk kita nak menyatakan alamat, ataupun lakaran plan lokasi, mungkin juga kita nak letak sebagai reka bentuk bangunan, yang kita gunakan untuk tujuan perniagaan, macam kilang ke, rumah kedai, ruang dalam kompleks, beli belah dan sebagainya lah. So biasanya lah dalam dalam rancangan operasi ini juga, mungkin you nak letakkan juga kat sini, senarai jawatan, mesin dan peralatan yang digunakan, susun atur operasi, lokasi, overhead dan sebagainya lah. So yang inilah yang disenaraikan di sini, huraian tentang tapak projek, kesesuaian plan dan lokasi. Yang ni mungkin kita buat macam contohnya kenuri peta, kenuri kahwin tu lah, yang tu nak menunjukkan lokasi. Bentuk dan bangunan ni tadi, you boleh kita boleh letak lah sama ada rumah ni rumah kedai ke, bengkel ke, ataupun macam contohnya kita guna khidmat, macam contohnya bangunan yang disewa, contohnya yang incubator yang macam disediakan oleh pihak kerajaan. Susun atur ruangan operasi ni, yang layout tu yang macam saya pernah tunjuk kat kamu tu. Alright, kemudian bangunan tu sama ada dibeli ataupun disewa. Lepas tu apakah kemudahan infrastruktur yang ada, kita kena senaraikan lah. Mesin yang kita gunakan dan berapa kos, and then kita letakkan juga proses-proses langkah pengeluaran. Contohnya lah, stok masuk, lepas tu mungkin order bermula daripada pelanggan, kemudian stok dipindahkan daripada gudang kepada rak ke, kepada proses penghantaran, lepas tu dihantar kepada customer. Kita letaklah proses pengeluaran tu tadi. Kita ada catat alian lah, which is ada yang kita boleh kira jugalah kos per unit, penggunaan bawang mentah. Kita kena senaraikan jugalah harga bahan mentah, harga belian, belian
bilangan belian kredit tunai dan sebagainya. Kemudian kita kena letakkan juga dari segi stok kita dalam bentuk, kita boleh letakkanlah stok kita sama ada kita simpan dalam bentuk bulanan ke ataupun tahunan, dan juga jadual pelaksanaan projek. So ini merupakan perkara-perkara yang kita letak dekat bawah rancangan operasi. Okay, so untuk rancangan operasi ni tadi, macam saya katakan tadi lah, okay, untuk pemilihan lokasi perniagaan, which is kita kena senaraikan lah, mungkin dari segi infrastruktur apa yang ada lah, jalan raya ke, okay, maksudnya kemudahan api air, dari segi utilities, mungkin ada internet dan sebagainya, okay, berdekatan dengan sekolah dan sebagainya. Kemudian kemudahan untuk mendapat pekerja, mungkin pekerja tu tadi kita boleh dapat sebabkan dekat dengan kawasan kediaman, ataupun kita merekrut pekerja yang mahir ataupun separa mahir ataupun pekerja bawahan. Okey, dan dalam pada masa yang sama juga kita kena letakkan juga perkhidmatan sokongan, which is mungkinlah dekat tempat kita pilih lokasi tu tadi sebabkan dekat dengan perkhidmatan sokongan, contohnya dekat dengan pejabat, dekat dengan tempat pembekal, mungkin ada tempat-tempat bengkel, bengkel baik pulih dan sebagainya. Ini merupakan 3 perkara dalam menentukan macam mana kita pilih lokasi perniagaan. Alright, so untuk rancangan pemasaran, yang ini rancangan pemasaran ni kalau kita tengok, dalam rancangan pemasaran, usahawan ni perlu meyakinkan bahawa terdapat pasaran dalam perniagaan ni, which is ramalan jualan dapat dicapai dan persaingan juga dapat diatasi. So ini antara perkara-perkara yang kita lihat lah. Contohnya dari segi trend pasaran, maksudnya arah aliran penggunaan masa kini means that kecenderungan untuk memiliki disebabkan atas faktor memiliki servis ataupun produk yang kita tawarkan, which is contohnya lah dapat memenuhi gaya hidup dan keselesaan pengguna. Mungkin saiz pasaran, saiz pasaran tu tadi kita boleh letakkan lah, contohnya dalam jangka masa pendek berapa persen, sederhana berapa, panjang berapa, ataupun ciri-ciri pasaran. Contohnya kita buat mengikut market segmentation macam you buat dekat BMC tu tadi. Contohnya lah orang suka produk you ni, yang pertama mungkin contohnya penggemar snack, ataupun contohnya kanak-kanak, ataupun golongan remaja, ataupun orang yang bersekolah. Contoh you buat berdasarkan demografik. Ataupun jantina, maksudnya demografik ni berdasarkan jantina boleh, umur boleh, kategori pekerjaan boleh, pendapatan boleh, gaya hidup boleh, dan sebagainya. Ini yang caralah you buat rancangan perniagaan. Ataupun you berdasarkan sasaran pasaran you tadi. Siapa pengguna, di mana mereka nak beli, apa yang mereka akan beli, bila dan cara apa yang mereka beli, apa yang you jangkakan tentang harga dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Okay, alright. Di bawah rancangan pemasaran juga kita akan tengok dari segi saingan pasaran, which is kita tengok SWOT, kita buat SWOT analysis, which is kita nak tahu siapa kita punya pesaing dan juga kita nak menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Dalam masa yang juga kita nak tentukan share pasaran. So kalau kita masuk dalam industri ni, contohnya berapa percentage yang orang kata berubah dari segi strategi pasaran. Adakah contohnya sistem perniagaan kita ni systematic, kita ada saluran pengedaran ataupun tidak. Kita ada pekerja yang berkualiti dan kita juga kena buat ramalan jualan. Ini sebagai contoh lah kalau untuk share pasaran. Untuk dalam kes ni, kalau contohnya koperasi ternakan ayam daging bagus. Ni sebelum masuk contohnya koperasi. Sebelum koperasi masuklah, inilah pesahan dia punya share market dia ataupun share pasaran dia, market share, kita panggil market share pasaran dalam bentuk percentage. Tapi bila masuk je koperasi sebanyak 10%, tengok share tu tadi berubah, market share tu berubah. Inilah bentuk percentage yang kita akan tunjukkan dalam rancangan pemasaran kita tu tadi. Rancangan kewangan. So dalam rancangan kewangan, biasanya dia akan memuatkan perkara-perkara berikutlah. So biasanya rancangan kewangan ni tadi, dia akan tunjukkan tentang keuntungan pada masa hadapan, risiko apa yang terlibat, macam mana kita nak tentukan modal, tentukan dari segi modal,
bila yang diperlukan. So kaedah bayar balik macam mana. So dalam rancangan kewangan juga kita nyatakan dari segi kos, berapa peruntukan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek atau juga perniagaan tu tadi. So kategori kos tu tadi, kos projek tu tadi, adakah dia berbentuk pelaburan harta tetap ataupun dia perlukan modal pusingan ataupun dia perlukan perbelanjaan yang lain. Macam contohnya sebelum kita memerlukan suatu perniagaan, dia ada pra-operasi dulu, perbelanjaan pra-operasi, which is nak beli equipment dan sebagainya. Alright, contohnya dari segi sumber pembiayaan, sama ada dia menggunakan modal berbayar untuk terkumpul, pinjaman bank dan sebagainya. Ini pun kena nyatakanlah dekat rancangan kewangan. Kemudian dalam rancangan kewangan juga, usahawan ni tadi kena nyatakan jugalah dengan jelas, perkara-perkara yang dibiayai dengan pinjaman, yang mana yang you bayar menggunakan pinjaman. So dalam tu juga kita kena ada penyata kewangan, which is dalamnya ada penyata untung rugi, ada ramalan tunai, kunci kira-kira, selama 3 tahun semasa ataupun sekurang-kurangnya 3 tahun semasa ataupun 3 tahun, maksudnya 3 tahun yang jangkaan lah, maksudnya 3 tahun, 3 tahun yang semasa ataupun 3 tahun yang akan datang lah. You buat unjuran. And then you kena tahu juga apa maksud titik pulang modal. Titik pulang modal bermaksud di mana usahawan tu tidak akan berlaku untung ataupun rugi. So maksudnya kos sama dengan jumlah jualan. So senang cerita lah, titik pulang modal tu adalah harga modal you. Maksudnya kos sama dengan jumlah jualan. You kena nyatakan dekat dalam rancangan kewangan. Alright. So antara perkara-perkara yang diperlukan jugalah selain daripada yang saya nyatakan tu tadi adalah CJ pendaftaran perniagaan. Ini pun kita kena lampirkan lah dekat kita punya rancangan perniagaan tu tadi. Kemudian surat perjanjian, dokumen pendaftaran perjanjian, contohnya dokumen pendaftaran perniagaan. Mungkin ada gambar-gambar ke, brosur kan, pamphlet, boleh letakkanlah. Statistik, plan lokasi, sebut harga, bayar data ahli pengusaha utama, penyata kewangan untuk tempoh 3 tahun yang lepas dan tempoh 3 tahun akan datang. Ni boleh letakkan dalam lampiran untuk mereka lihat, sebab kadang-kadang kita tak nak orang tengok dekat situ, refer kepada lampiran, boleh letak di bahagian belakang. So itu sahaja untuk kelas malam ni. Ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Miss. Ya. Sorry, nak tanya Miss, subjek ni memang tak ada final ke Miss? Tak ada. Dia tak ada final. Cuba tengok performa tu. Kan saya dah terangkan dah dulu. So subjek ni tak ada final. Dia hanya ada midterm. Dia ada coursework. Coursework maksudnya semualah assignment you tu. Sebab tu assignment kena buat yang dengan baik ya. Sebab apa? Sebab tak ada final. Alright. So you kena ingat kita bagi peluang untuk midterm kali kedua. So kalau kali kedua ni tak boleh buat, so saya ambil lah markah paling tinggi. Katalah markah paling tinggi you 10. Saya ambil 10 lah. Alright. Ni saya nak tanya tentang kita belajar ni. Ada siapa yang tak faham? Ada siapa yang nak tanya? Ada? Boleh? Ada nak tanya? Dalam buku ada so boleh baca lah. At the same time boleh juga Google, banyak je maklumat tentang business plan ni. Alright. So saya nak tengok you punya kerja. So selesai. Saya nak tunjuk, saya nak tengok you punya kerja. Bulan 1 saya nak tengok apa yang nak tunjuk tentang report IKS. Sebab kalau boleh minggu depan saya nak you hantar dah IKS tu. IKS sahaja belum interview lagi. IKS sahaja dahulu. Bulan 1. Tolong share slide. Tak boleh sabar.
Doktor ni ikut. Okey, kumpulan 1. Okay. Saya sebenarnya saya tak pedulilah siapa ketua dan sebagainya. Yang saya concern adalah tolong susun balik you punya nombor matrik you tu. Oh, guna ikut rotan. Okay. Ya, mesti ikut urutan. Okay. Okey, bukan kumpulan 1 je, semua kumpulan mesti susun ikut urutan. Okey, kalau tak susun ikut urutan memang saya potong markah. Okey. Alright. Okey, next. Okey. Sekejap fikir. Ikut format yang saya dah bagi Kau Okey. letak ni boleh doktor untuk Ya. letak isi kandungan ni. Yelah, tapi tak payahlah tulis muka surat MS tu, tak payahlah tulislah 3, 4. Okay. Tak? Buanglah MS tu. Okey. Yang ni hydrolift ni semua ikut dia punya ni. Hydrolift pula. Template ni you ikut yang macam yang saya bagi. Okey. Dan kalau boleh pengenalan ni kena ada lah. Kena cerita lah. Takkan pengenalan macam ni. Pengenalan terus latar belakang. Pengenalan something that you kena letak. Kalau bila kata ada pengenalan bermaksud ada benda, ada markah. Dia bukan dia suka-suka macam tu je. You have to put something. Okay. You kena cerita sikit apa yang you betul letak dekat pengenalan. Dan saya expect you punya penceritaan tu panjang. Okay, betul you kata latar belakang usahawan ni pendek. Takkan ini saja you dapat maklumat. Okay. Sebab tu masa interview tu sepatutnya you dah siapkan soalan. Okay. Alright. Okay, turunkan ke bawah. Ni pelan lokasi. Okay. Okay, dia terbelakang. Okay. Okay, lagi. Saya tak baca konten lah, saya tengok sekali lalu je ni. Okay. Yang you katakan amalan hijau, kena cerita dengan panjang lebar. Okay, takkanlah ada satu point sahaja. You kena panjangkan lagi, contohnya. Okay, langsung perkataan berhijau tak betul. Tengok sekali pun tahu. Okay, ni bukan assignment melepaskan batuk di tangga ya, sebab dia 25%. Itu you kena faham. Okay, tengok balik betul ke assignment you nak hantar kat saya ni. Okay, tolong tengok aja, saya ni memang orang yang jenis OCD sikit tak boleh tengok ni paragraf yang tepi ke kanan tak align bagi elok-elok ni. Justified bagi betul-betul. Alright? Okay. Cabaran cabaran banyak ni je. Cabaran. Ni je. Tolonglah olah balik ni. Bagi jadi menarik ni. Apa sebab masa kita sesi kita buat ni panjang sebenarnya. Tapi telah ada masalah. Saya macam saya katakan lah. Yang saya tahu bila sampai assignment dekat saya, kalau macam ni lah you bagi dekat saya, you akan dapat yang agak-agak markah dia lebih kurang macam ni. You tengok balik lah. Okay. Takkanlah punya panjang cabaran dia tu, banyak ni je cabaran dia. Okay, tolonglah jadi ulas sikit, dia bagi jadi ilmiah sikit. Okay, alright. Kalau perlu redo balik. Okay, strategi yang digunakan untuk kekal dalam perniagaan. Okay, you boleh google je, kadang dia cerita sikit. You boleh je ambil pengalaman dia tu, elaboratekan balik. Janganlah bergantung kepada dia saja. Okay, alright, lagi? Okay, turun bawah. Pada saya tak satisfied lah. This assignment, turun bawah lagi. Turun bawah. Okay, please redo. Okay, doktor. Okay, please redo. Doktor? Ya. Yang apa kan ada doktor cakap kena buat untuk transkrip. Tak payah. Siapa cakap? Tak perlu Siapa cakap kita ada transkrip?
Saya cuma nak bukti je. Oh, okey. Bukti sebanyak 2%. Maksudnya you bagi gambar you, contoh tong bawah tadi. Adakah gambar yang you ni macam ni okey lah. Ni ada, cukup lah. Saya tak perlu pun transkrip. Yang saya nak huraian yang sepatutnya yang patut saya baca panjang lebar yang saya nak bagi kat you berapa persen tu yang paling penting. You tengok balik lah you punya assignment ni. Kalau saya suruh redo balik. Punyalah panjang lebar you interview, takkanlah cabaran tu 1 penggal lebih je. I don't think so. Betul. Alright, so check balik, buat balik. Adakah you rasa you sendiri satisfied kalau saya nak bagi 25 markah? Saya tak. So redo. Macam. Okey. Yang saya tahu Jumaat minggu depan dah kena hantar. Okay, alright, thank you. Okay, next, plan 2. Alright. Okay, tuangkan ke bawah. Pun sama. Tolong justify paragraf tu bagi 1.5. Dan saya expect tujuan dan sebagainya tu bukannya lah hanya untuk saya bagi dalam bentuk point, tolong karang. Nama pun report. Okay, report ni mesti mengarang. Okay, turun bawah. Banyak yang tak siap lagi. Please, saya bukannya kawan-kawan kamu untuk tengok dalam bentuk point. Tolong karang. Karang balik semua. Tolong lagi bawah. Tak siap begini. Okay, siapkan minggu depan dan hantar dekat saya. Okay, Doktor. Thank you. Saya expect at least saya dapat lebih kurang 15 muka surat. Okay, next. Bulan 3. Miss, sorry, sekarang ni kita orang penulisan kita orang belum lagi, Miss. Apa? Penulisan kita orang belum lagi untuk laporan tu. Kan kumpulan you kan yang hari tu kata yang ada 2 orang pekerja tu ya kan? Kita orang terpaksa tukar, Miss. Memang kena tukar lah sebab you cuba baca balik arahan tu. Okay, cuba baca balik arahan. Yang saya tahu minggu depan kena hantar. Baik, Miss. Okay? Okay. Sebab saya dah bagi dah masa dekat kamu cuti semester hari tu. Okay, assignment kamu saya suruh baca betul-betul. Kalau tak faham saya suruh tanya hari tu. Kan? So, saya rasa saya tak ada dah nak panjang-panjangkan dah waktu. So, yang saya tahu hari Khamis, hari Jumaat depan, everything is done. Itu sahaja. Alright? So, sebelum kelas, mungkin siapa nak tunjuk dekat saya, kumpulan mana nak tunjuk minggu depan, you are most welcome. Okay, boleh tunjuk dekat saya. Saya boleh komen-komen dan mungkin you boleh buat penambahbaikan sebelum you hantar. Itu boleh, tak ada masalah. Tapi yang saya tahu, minggu depan kena siap. Okay, sebab minggu depan adalah minggu yang ke-8. Okay, tak ada masa kita nak main-main ni. Okay, alright. Kalau you rasa you nak reserve for C, saya akan bagi you C. Kalau you rasa you nak reserve for D, saya akan bagi you D. I'm totally serious about that. Dan dalam pada masa yang sama, sales tetap kena berjalan. Okay, sebab you kena faham. Okay, paper ni tak ada final. Alright. So itu sahaja. Lain-lain ada apa lagi yang mungkin nak nyatakan sebarang masalah ke apa ke?
Doktor, Ya. video record sesi tumbuh tu tak perlu hantar lah. Tak perlu. Cuma kalau ada link bolehlah letak link. Letak bawah. Tapi sekali lah. kalau dah ada bukti gambar macam tu pun it should be okay. Sepatutnya kena ada gambar you dengan usahawan. Kan boleh letakkan. Takkanlah malam tu you buat Google Meet tak ada gambar you dengan usahawan. Okay? Tak ada langsung? Bukan, dia ada. Tapi line dia tak, line usahawan tu tak elok. Dia kita orang tak nampak muka dia. Oh, tak nampak muka dia. Dan Tak dia apa. Apa-apa sahaja bukti yang menunjukkan bahawa memang you buat interview, sila masukkan. Okay. Alright? Okay. Lain-lain? Ada apa nak cakap, nak tanya? Okay, sebab tu saya buat kelas malam ni. Supaya you boleh fikirkan besok masa kelas apa you nak buat. So you ada Sabtu Ahad, so tolonglah. It's not the time for honeymoon. Okay? Buat apa yang sepatutnya. So jangan lupa ya, sales tetap berjalan sampai minggu yang keberapa sales suruh berniaga? 10. Ya, sampai minggu yang ke-10. Sebab tu saya kata tak ada masa dah nak main-main. Okay? Alright. So okay, itu sahaja untuk malam ni. Okay, so please make sure kerja yang saya bagi siap pada minggu hadapan. No more excuse. Alright? Okay, thank you. Thank you, Doktor. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Salam Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you Doktor.